وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah. Dengan taufik daripada Allah dan keizinannya, kita dapat berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Al-Mu'in, yang mana kita berada pada bab jenayah, membicarakan tentang kisah dan juga diyat. Kita berhenti muka surat yang 266 au bisihrin fa bisayfin dak. Situ. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Au bisihrin fa bisayfin. Pendek dia kata ni, atau kalau membunuh dengan menyihir maka dikisah memakai pedang. Ini pada masalah hak kepada wali yudam, orang ahli keluarga yang menuntut untuk bunuh balah, untuk kisah, maka diberi kebenaran untuk melaksanakan kisah mengikut sebagaimana mangsa mati. Sebelum ini andai kata dia dengan cara dikurung, maka balah kisahnya dengan dikurung jugalah, ataupun diselam dalam air, dilemahkan dalam air, maka boleh dikisahkan dengan cara lemah dalam air. Kecuali dengan benda yang tak boleh lah. Contoh sini kata au bisihrin, ataupun dengan cara sihir. Maka andai kata yang mangsa tersebut mati kerana sihir, mati kerana sihir, dan sabit bahawa penjenayah tu memang sihir, maka boleh pihak waris tadi untuk tuntut balas kisos, tapi tak boleh sihir balik. Tak boleh balas sihir balik. Ni dia sihir kan, dia pun cari untuk orang lain sihir juga balik. Tak boleh kan. Sebab apa? Wasilah untuk kisah itu haram. Maka hanya dengan fabi saifin, dengan bunuhlah, dengan cara bunuh dengan pedang. Okey. Jadi berkaitan dengan perkara ini, hukum disebut dalam I'anatul Talibin ni bahawa belajar sihir dan mengajar ni hukumnya haram. Dan orang ini menyebabkan orang yang melakukan tu jadi fasik. Itu fasik ni makna perbuatan dosa besar. Itu sekira-kira perbuatan sihir itu tidak membawa kepada kufur. Tapi andai kata perbuatan sihir itu melibatkan perkara-perkara kufur, contohnya menghina ayat Quran, tulis dengan najis, ataupun letak pada tempat yang hina, hak tu memang jadi kufur dengan sebab tersebut. Jadi hukumnya haram. Dan pada mengkisahkan ni, sebagaimana disebut tadi, cumanya payahlah sebab untuk memastikan dan juga untuk mencari bukti sihir ni payah, kecuali tuang dia tu mengaku sendiri, ataupun sebab benda tak nampak, benda yang wasilah yang luar daripada ta'atil adah, kebiasaan adat, walaupun dia tu termasuk daripada hukum qanun jugalah, hukum adat juga, tapi yang jarang dan jarang dan tidak diketahui oleh orang ramai. Baik.
Kemudian kata pengarang rahimahullah, qala mujibul amdi qawadun ay qisasun summiya dhalika qawadan li'annahum yaquduna al-jani bihablin wa ghairihi. Qalahul Azhari. Yang diwajibkan pelaksanaannya oleh pembunuhan sengaja adalah qisas, iaitu ia adalah qawad. Qawad itu qisas. Qisas disebut dengan qawad kerana adanya para pemilik hak qisas mengiring pelaku jenayah memakai tali dan lainnya. Demikian dikatakan oleh Al-Azhari. Jadi sekarang ni masuk kepada berkaitan dengan apa yang wajib dengan sebab jenayah-jenayah 3 tu tadi. Ada kala bunuh tu dengan sengaja, dipanggil qatlul amdi. Ada bunuh tu dengan tidak sengaja, dipanggil qatlul khata'. Ada bunuh itu macam sengaja, dipanggil sebagai syibhul amdi. Maka mujibul amdi qawadun, perkara yang mewajibkan ataupun yang berhak dengan sebab bunuh sengaja ini ialah qawad, kisah. Jadi bunuh sengaja mewajibkan kisah, maknanya memberhakkan untuk seseorang itu dikenakan hukum kisah. Qawad itu ai kisah. Kisah lah. Kenapa kisah dipanggil dengan qawad? Sumiya lidzalika qawadan li'annahum yaquduna al-jani, kerana orang akan heret. Jadi qada yaqudu qawdan wa qawadan, dengan makna heret, tarik. Kerana penjenayah ni akan diheret dengan tali ataupun dengan apa-apa belenggu apalah ke tempat dilaksanakan hukuman. Ini diambil daripada Al-Azhari, antara ulama lughah yang buat kamus. Kemudian katanya wa 'alaiha au bi ghairi 'alaiha, dak qalahul Azhari. Apa tu? 'alaiha au bi ghairi afwin badalun anhu. Betul ke? Wadiyatu. Macam terbalik, wadiyatu inda sukutihi bi'afwin anhu alaihi au bi ghairi afwin. Ia terbalik atas bawah tu. Kalau cetakan ni, ia terbalik atas bawah. Nampak tak? Terbalik atas bawah mana? Dia tu duduk bahagian atas, alaiha au bi ghairi afwin tu. Situ. Jadi seterusnya wadiyatu inda sukutihi, dan mewajibkan dikenakan dia. Mewajibkan dikenakan dia inda sukutihi, ketika gugur qawad. Dia adalah sebagai pengganti qawad dikala menjadi gugur lantaran diampuni dengan pengambilan diat, atau bukan lantaran diampuni, semisalnya pelaku jenayah mati sebelum dikisahkan. Jadi seterusnya apa yang mewajibkan apabila berlaku jenayah pembunuhan ni? Wadiyah. Dia wajib kepada al-amdi, pembunuhan dengan sengaja, inda sukutihi, ketika gugurnya qawad. Kalau kisah itu gugur, anhu alaihi, digugurkan daripadanya, inda sukutihi, anhu anil qawadi, alaihi anil qawadi atau anil jadi. Alaiha kan, sini ditulis alaiha ai ala diyah, digugurkan dan dengan dimaafkan daripada dia. Dengan pihak yang berhak untuk dapat kisah tu, dia kata tak apa, saya tak ambuh kisah awak, saya nak dia. Dia kata mati dah. Kalau bunuh balas pun 2 orang mati. Tak, mati hak dia, mati dah.
Kalau balas pula jadi 2 orang mati. Saya pun tak boleh benda. Ayah gini beri duit dah. Beri duit dia beri duit. Jadi boleh. Ataupun dengan tidak, dia kata lantaran bi afwin anhu alaiha au bi ghairi afwin, ataupun dengan tidak maaf, ataupun dengan tidak maaf. Dengan makna apa? Dengan makna pihak wali darah ni tak maaf pun, tetapi gugur hukuman kisah. Contohnya, penjenayah tu mati, dia bunuh orang dengan sengaja. Ahli keluarga mari cari tak jumpa. Tiba kawan tu mati dulu. Kawan tu betul nak mati juga. Orang panggil hukum dia karma. Hukum karma. Maknanya dia buat korang kena balik. Jadi tiba-tiba si keluarga nak tutup hak kisah, tak ada lah. Sebab penjenayah tu mati dah. Jadi wajib ke apa? Berhak dia. Sama ada dengan dimaafkan, ahli keluarga maaf bi afwin anhu alaiha au bi ghairi afwin, ataupun gugur bukan dengan sebab maaf. Jadi wadiyatu badalun anhu, bermula dia itu badal daripada hukuman qisas qawat. Dikira sebagai ganti kepada qawat. Maknanya kalau pihak wali kepada si mati tambah kisah, boleh berhak untuk dapat bayar dia. Kemudian falau afa al mustahiqu anhu majjanan au mutlaqa fala syai'a. Maka apabila pemilik hak qisas memberi ampunan secara gratis, bebas dia, atau disebutkan ampun secara mutlak, maksudnya tanpa menyebutkan dia, maka tidak terkena kewajipan apa-apa. Okey, maaf daripada hukuman kisah ni, maaf dia sama ada maaf dengan ganti atau maaf tanpa ganti. Al-afu bi badalin ataupun al-afu mutlaqa, maaf dengan ada ganti. Makna tak mau kisah, tak mau bunuh balas, nak duit, nak dia. Ataupun boleh tak mau kisah dan tak mau apa-apa. Ni kata falau afa al mustahiqu anhu, andai kata memaafkan orang yang berhak daripadanya, berhak daripada qawat, daripada kisah tadi, dia ahli waris si mati, majanan, maaf saja-saja, tak payah bayar apa-apa, dia pun tak payah beri, au mutlaqa, ataupun ni maaf secara mutlak tanpa sebut apa-apa, fala syai'a, tidak kena apa-apa atas penjenayah. Bebas gitulah penjenayah. Bebas dari segi hak tuntutan kisos dan juga dia. Dah penjara, itu kalau kerajaan nak mengenakan hukuman lain boleh atas dasar takzir. Sebab dia tak dapat tidak, dia duduk dalam penguasaan dan pemerintahan kerajaan. Maka kerajaan berhak menjaga rakyat dia dengan mengenakan undang-undang yang sesuai. Jadi dia nak kata nak kena penjara ke, nak kena hukuman lain pun tak ada masalah. Itu atas kebijaksanaan yang arif Tuan Hakim. Atas kebijaksanaan dia lah. Jadi dari segi hak waris habis dah, selesai dah. Dah dia penjenayah dengan Tuhan tak selesai lagi. Orang buat jenayah ni, dia kena ingat hatta maksiat pun. Maksiat dia ada, kalau maksiat yang berkaitan dengan harta ataupun berkaitan dengan orang, selain dia kena tunaikan hak harta, tunaikan hak orang, dia kena tunaikan hak Allah Ta'ala tu. Jadi umum pada semua maksiat, hak Allah Ta'ala tu kena. Apa dia? Paling kuat, yang pertama, yang paling utama ialah taubat. Jadi penjenayah ni, dia kena taubat. Kena taubat daripada perbuatan bunuh orang tu. Kemudian dalam masalah hudud bunuh ni, ada pula dikenakan kisos, dikenakan kafarah. Dikenakan kafarah. Jadi hak dia kepada Tuhan selain dia taubat,
hendaklah dia membayar kafarah merdeka seorang hamba. Tak mampu 2 bulan puasa berturut-turut. Jadi itu kafarah yang perlu ditunaikan apabila seorang tu terlibat menyebabkan hilang nyawa orang lain. Itu hak Allah Ta'ala yang mana tak gugur. Orang dia kata aku bayar diat dah. Diat. Awak tu kena selesai kafarah dengan Allah Ta'ala pula. Okey. Maka di sini dia kata dia berhak untuk maafkan secara percuma atau mutlak. Maka penjenayah tak kena apa-apa. Wahiya ad-diyatu li qatli hurrin muslimin zakarin ma'sumin mi'atu ba'ir. Dia untuk pembunuhan seorang lelaki muslim merdeka yang maksum adalah sebesar 100 ekor unta. Ini maksud dah tentang perincian diat. Kita dengar diat wajib. Banyak mana kena bayar diat tu? Bayar diat 100 ekor unta. Dah, bayar 100 ekor unta, kiralah berapa harga unta. Tepat ada unta tu 5,000 seekor. Dah, kalau 5,000 7,000. 7,000 seekor. 7,000 seekor dah kat 100. Jadi 700,000. 1,000. Betul tak? 100. Betul lah. Jadi apa nama ni? Itu tengok bergantung lah tu. Bergantung kepada nilai yang semasa tu. Maka kata dia wahia ay ad-diyatu liqatli hurrin. Dia untuk bunuh, dia kerana membunuh hurrin, orang merdeka. Jadi kalau bunuh hamba, dia tak kena dia kena bayar harga hamba. Tu letak kait merdeka tu kan apa? Kerana orang yang hamba, kalau dia dibunuh oleh orang bunuh hamba, dia bunuh hamba, mangsa yang dibunuh tu adalah hamba, maka tidak dia kena dia kena bayar harga dia. Sebab hamba ni dia ada sifat macam harta, sebab tu dia boleh jual beli. Boleh jual beli ya. Ada. Maka dikenakan bayaran harga hamba. Muslimin. Lagi pula diat yang akan disebut nanti ni 100 ni ialah bagi orang Islam. Bagi orang Islam. Kalau orang bukan Islam dia tak kena 100. Murah sikit. Harga dia murah sikit. Berapa? Orang apa nama ni? Kafir kalau kitabiah 1/3. 1/3. Sulus. 1/3 daripada diat orang Islam. Kalau dia majusi atau agama lain, diat dia ialah 1/3 daripada 1/5. 1/3 daripada 1/5. Maknanya 1/15 daripada diat orang Islam. Jadi diat lelaki 100 ekor, puang separuh. Orang kafir 1/3. Cek ni. Orang kafir ahli kitab, kafir yang bukan ahli kitab, majusi dan lain dia 1/3 daripada 1/5. Satu tadi tu bagi 5, bagi pula sebahagian tu 1/3 daripada 1/5. Jadi maknanya nampak payah tak payah pun sebenarnya separuh. Cuma pecahan tu jadi nampak keliru sikit lah. Dia sebenarnya dia orang puang separuh pada lelaki. Maka lazimnya dia orang kafir ni mesti separuh pada orang puang. Kemudian dia kitabiah kafir ahli kitab. Kemudian orang majusi separuh daripada ahli kitab. Separuh tu jadi 1/3 daripada 1/5. Okey. Kemudian zakarin, lelaki. Kalau perempuan dia separuh daripada dia orang lelaki. Itu apa nama ni? Tidak adil dalam hak wanita. Diskriminasi gender. Lelaki boleh dia 100 ekor unta, orang puang dia 50 ekor unta. Kat mana tu? Kata adil. Dia adil kerana apa? Kerana melihat
faedah ataupun tanggungan yang hilang sebab hilang orang tadi. Kalau orang lelaki ni, ini cerita dalam keadaan struktur sosial masyarakat sebagaimana yang sepatutnya ataupun sebagaimana yang berada pada zaman Nabi dan sepatutnya. Makna tugas, rezeki dan juga nafkah orang lelaki. Maka kehilangan orang lelaki ni sangat besar kesannya kepada keluarga. Sebab itu dia banyak. Kalau mati dia mati sebab apa? Padang banyak 100 ekor unta pun. Sebab mati dia payah nak cari ganti. Nampak tak? Payah cari ganti. Jarang kalau dengar orang puang mati tok lelaki, cari tok lelaki lain. Cari ada, tapi lama sikit lah. Orang lelaki senang. Orang lelaki senang. Mati bini, cari orang lain lalu. Tak? Ke terbalik? Tak tahu lah tu. Kalau orang lelaki mati tok bini, tak lama tu. Tak lama dia kata apa nama ni, biar tumbuh rupuk dulu. Kubur tu, abang nak nikah lain pun lepas saya mati biarlah tumbuh rupuk dulu. Tumbuh rupuk. Orang pun tengok tok lelaki dia hari-hari pergi kubur, sirang pokok, sirang kubur. Orang tanya dah rajin ah. Siapa dak ingat dak lupa lagi ke bini? Dak, bini pesan. Dia kata nak cari hak lain kena biar tumbuh rupuk dulu. Jadi kita sirang lah supaya cepat sikit tumbuh. Jadi orang lelaki kehilangan dia tu kesan besar, kesan kepada ekonomi keluarga. Maka kerana itu diberi 100 ekor unta. Orang puang kesan kehilangan dia tu tak sama macam lelaki. Jadi atas dasar itulah dia perempuan ni separuh pada dia lelaki. Dia tengok daripada struktur tu lah, tengok daripada perbezaan tu. Bukan makna orang puan ni atau lelaki lebih baik dah. Takwa tu masing-masing. Orang puan ramai ada yang menyaingi orang lelaki dalam takwa. Okey. Kemudian maksum. Lagi pula yang maksum. Adapun orang yang darahnya tidak dipelihara, tak maksum. Maksum terpelihara darah, maka mati dia tak payah dia, sia-sia lah. Kemudian kata pengarang rahimahullah, mi'atu ba'ir, ada 100 ekor unta, muthallathatan fi 'amdin wa shibhihi, ay salasatu aqsamin fala nadhra li tafawutiha adadan salasuna hiqqatan wa thalathuna jaz'atan wa arba'una khalifah ay hamilan bi qawli khabiraini. Dalam pembunuhan sengaja dan pembunuhan seperti sengaja, 100 ekor unta ditentukan pada 3 macam kelompok jenisnya. Di sini tidak ada penelitian tentang keterpautan jumlah kelompok tu. Iaitu 30 ekor unta hiqqah, iaitu yang telah berumur 3 tahun, 30 ekor unta jaza'ah, iaitu yang telah berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta khalifah, iaitu yang telah hamil, menurut keterangan 2 orang adil yang ahli mengenai kehamilan unta. Okey, masuk dah cara nak kira unta ni. Jadi 100 ekor 100, tapi bukan unta yang sama jenis. Dia kena bagi muthallathatan, hal keadaannya dibahagikan kepada 3. Dibahagikan kepada 3. 3 kelompok daripada 100 ni. Macam mana? Fala nadhara, sebelum dia kata fala nadhara li tafawutiha adadan, tidak dilihat, tidak dilihat pada berlebih kurangnya pada adat. Awak tak tengoklah. Buat apa hak ni nak bagi 3, 100 nak bagi 3, tak boleh bagi betul. 100 nak bagi 3 takkan jadi betul. Tak boleh. Nombor genap bagi dengan 3, dia takkan jadi betul. Dia akan jadi kena belah kau.
Jadi tak boleh belah-belah main bayar ni. Maka cara dia akan buat ada bilangan yang tak sama, 30, 40. Jadi dah tu kata bagi 3. Tak ada kira, tidak melihat kepada bilangan tu. Bilangan memang tak sama sebab 30, 40. Nak bagi 33, hak kosong paling 3 pada setiap bahagian tu nak tak mana. Jadi kan itulah pembahagian dia 3 tapi bilangannya sebagaimana yang ada ni. Okey. Salasuna hiqqah, iaitu 30 ekor hiqqah. Hiqqah ni unta yang umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Hiqqah. Jadi hiqqah ni makna berhak, yang berhak untuk dipanjat oleh jantan. Makna umur 3 tahun ni jantan boleh majak dia dah. Jantan boleh panjat dah. Jadi tu namanya hiqqah. Wa thalathuna jaza'ah. Dan 30 lagi daripada unta jaza'ah. Jaza'ah ni unta yang umurnya 4 tahun. Nama jaza'ah tu daripada jaz'un dengan maksud gugur. Kerana unta ini dia akan gugur bersalin gigi depan dia. Gigi depan dia gugur dan bersalin hak baru. Jadi dinamakan jaz'ah. Dan wa arba'una khalifah, dan 40 ekor khalifah. Jadi ini khalifah ni apa dia? Iaitu diterang dah situ. Ai hamilan, unta yang hamil, yang mengandung. Jadi 40 ekor ni unta hok ada anak dah perut. Unta Cina lah, jadi mahal ni. Waktu diat qatlul amdi ni diat mughallazah. Sebab apa? Sebab unta, kategori untanya unta mahal. Unta yang mahal bagi 3. Okay, kita tengok buluh dengan tak sengaja, khata' ni dia bagi 5. Dia unta tu 100 juga, tapi unta jenis nila tak sama macam nila ni. Hak ni bagi 3 dan unta jenis mahal. Unta yang mana usianya matang, ada anak dalam perut, jadi mahal lah. Sebab tu diat ni diat mughallazah, diat yang berat. Jadi yang hamil biqauli khabirai. Macam mana nak tahu hamil? Kena tanya perkataan khabirai, orang yang ahli. Tanyalah orang jaga unta. Ni unta ni ada anak tak ni? Ada anak, boleh masuk. Okey. Seterusnya wa mukhammasatan. Jadi dia yang mughallazah ini kena bagi 2 jenis pembunuhan, qatlul amdi wa shibhul amdi. Bunuh dengan sengaja dan bunuh macam sengaja. Seterusnya mukhammasatan fil khata'in min banati makhadin wa banati labunin wa bani labunin wa hiqaqin wa jiza'in min kulli minhuma 20 li khabari Tirmidzi wa ghairihi. Dan di dalam pembunuhan tak sengaja, yakni pembunuhan khata', 100 ekor unta ditentukan pada 5 kelompok jenisnya, iaitu bintu makha' yang masuk umur tahun kedua, bintu labun umur 2 masuk 3, ibnu labun sama juga, ibnu labun jantan, hiqqah dan jaz'ah masing-masing 20 ekor sebagai berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Tinggal yang ketiga, iaitu jenayah qatlul khata', bunuh dengan tak sengaja. Mukhammasatan, maka 100 ekor unta dibagi 5. Bilangan 100, tapi jenis unta tu ada 5 jenis, 5 bahagian. Min banati makha', yang pertama ialah banati makha', iaitu yang umur setahun masuk 2. Bintu makha', iaitu setahun masuk 2. Unta murah lah ni. Tahu unta murah. Unta murah. Ni kena tumpu kan. Negara-negara sekarang ni kena tumpu bahagian pertanian dan juga peternakan. Dunia memasuki era krisis sumber makanan. Beras naik. Beras naik. Tak ada tempat orang
tempat yang menghasilkan beras pun sikit. Thailand, Filipina, Vietnam. Kat dia mahal ada kita kadang. Jadi cocok tanah ni kena tu semula, kena jadi kebiasaan semula. Betul lah, tak ada makanan, ambil ubi kayu belakang rumah. Dah boleh ke? Ayam ambil ayam hok bela. Jadi apa nama ni? Kita tak ada lah unta dah. Orang dok bela secara komersial lah. Awak masuk tu ada. Kalau apa nama tempat itu ada unta, maka kena tengok. Unta yang biasanya muda ni murah lah. Macam kambing lah dah. Orang bela kambing, nak ngekor kambing tak cukup umur, murah lah. Tak boleh buat apa ni, tak cukup umur, tak boleh ngekor. Buat makan saja boleh. Tak? Buat makan saja boleh. Jadi kambing tak cukup umur ni biasa memang harga murah. Orang buat sembelih nak makan je kadang. Ni pula orang bela kambing pun tak apa nak untung. Sebab apa mari hok alik tani tu. Hari alik siang tu 400 ekor. Tak padang bayam meh. Tak padang bayam meh beli semua. Jadi akhir-akhir pun orang tinggal. Maka yang kena daripada 100 ekor unta ni, bahagian pertama ialah bintu makhab, umur setahun masuk 2. Wa banatul labun, bintu labun, iaitu yang umur 2 tahun masuk 3. 2 tahun masuk 3. Seterusnya lepas daripada banatul labun, bani labun, hak tadi hak tina lah. Tina. Dan juga bani labun, hak jatang daripada umur hak 2 masuk 3. 3 dah tu. Yang keempat hiqah. Itu jamak kepada hiqah. Hiqah tadi apa dia? Iaitu yang berhak untuk dipanjat oleh jantan. Iaitu umur yang 3 tahun. Umur 3 tahun. Hiqah. Kemudian khalifah. Barulah khalifah, iaitu yang boleh mengandung, ataupun unta yang dah ada kandungan dalam perut. Jadi bagi 5. Diat bagi bunuh dengan tak sengaja 5. Maka hak mahal tu apa? Khalifah tu, lembu mengandung tu 20 ekor je. Dalam hak tadi, lembu hak mengandung tu 40 ekor. Tu jadi berat tu. Jadi ini dipanggil diat mukhaffafah. Ini min kullin minha 20. Setiap satu daripada jenis tadi 20 ekor. Li khabari Tirmizi wa ghairihi, berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Illa in waqa'al khata'u fi harami Makkah aw fi ashhuri hurumin Dzil Qa'dati wa Dzil Hijjati wal Muharrami wa Rajab wa mahrami rahimin bil idafah, mahrami rahimin ka ummin wa ukhtin fa muthallathatun kama fa'ala jam'un minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wa aqarrahumul baqun. Kecuali jika pembunuhan khata' itu terjadi di tanah haram Mekah atau di bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, atau terjadi pada mahram nasab, misalnya ibu dan saudara wanita, maka 100 ekor unta dibahagi pada 3 kelompok sebagaimana yang dilakukan oleh segolongan para sahabat dan diakui oleh sahabat yang lain. Okey. Jadi yang disebut tadi, kalau berlaku jenayah kerana tersalah, bunuh salah, hukumnya bagi 5 unta. Kecuali ada pengecualian, illa in waqa'al khata'u, kalau berlaku bunuh salah itu fi harami Makkah, di tanah haram Mekah. Dia buat pembunuhan tu di tanah haram Mekah, bunuh dengan tak sengaja, bunuh dengan salah. Adakah dikira bagi 5 juga unta? Tak, bagi 3. Dia kira dia mughalazah. Kerana apa? Kerana sebab kemuliaan tanah tadi, tanah haram. Ini di perkara-perkara yang menyebabkan diat tadi ditaghlizkan, diat tadi diberatkan. Pertama, berlaku di tanah haram Mekah.
au fi ashhuri hurumin, ataupun pada bulan-bulan haram hak pak tu dia bunuh orang dengan tak sengaja. Khata' ni tak sengaja pada apa? Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram atau Rajab. Siapa hak cara benda gini? Orang tak cara kan orang tak tahu. Kalau dah bunuh orang ataupun langgar orang ataupun silap buat menyebabkan orang mati, dak bayar dia atau cara siapa dak? Orang tak cara kan. Tu hukum hakam ni kadang-kadang bila dah tidak dijadikan satu perkara yang maklum dalam masyarakat, jadi orang ingat tak ada masalah. Rupanya langgar hukum hakam yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi walaupun makna pembunuhan ni bukan semua orang bunuh orang, bukan, tapi benda ni kena tahulah, kena tahu, terutamanya bagi pihak-pihak berkuasa pada menjatuhkan hukuman yang sesuai ni. Jadi kerana berlaku pada bulan haram, pembunuhan dengan salah pun dibayar dengan diat mughallazah. Okey. Au mahrami rahimin bil idhafah. Baca dengan idhafah. Mahrami rahimin. Mahrami mudhaf, rahimi mudhaf ilaih. Jadi ataupun mahram rahim. Mahram rahim. Contoh Kak Ummin, dia bunuh mak dia. Au ukhtin, bunuh adik perempuan dia. Ni mahram yang ada hubungan rahim. Maka walaupun tersalah, ni bukan bunuh sengaja, salah, bunuh salah, tersalah, langgar. Tu bunuh tak sengaja tu, bunuh tak sengaja tu. Ada bunuh dengan melibatkan melanggar dalam dengan kenderaan. Ada ataupun jatuh sesuatu menyebabkan mati. Dikira kau tu. Gali lubang, jatuh orang lah tu. Tu bunuh tak sengaja tu. Kita tak letak apa-apa tanda-tanda, kita tak letak apa-apa amaran, kita gali lubang dalam tanah yang orang lalu, maka tiba-tiba lalu mati. Kita dikira bunuh dengan tak sengaja. Bunuh dengan tak sengaja. Maka dari kerana itu, hukumnya dia dikenakan diat mughallazah juga. Fa musallasatu, maka hendaklah dibagi 3. Ambil mana ni? Kama fa'alahu jam'u minas sahabah, sebagaimana dibuat oleh sekumpulan daripada para sahabat dan sahabat lain ikrar. Jadi ijma' sukuti lah. Ada sebahagian sahabat hukumkan kenakan diat mughallazah dan sahabat lain tak ada ingkar, maka mereka dikira sebagai ijma' berdasarkan perbuatan yang dibuat oleh sebahagian. Li'izami hurmati thalathah, bukan li'azmi, li'izami. Li'izami hurmati thalathati zujira anha bitaghlidhi min hadzal wajhi, dan kerana kemuliaan 3 macam itu, iaitu Mekah, bulan haram dan mahram nasab, maka dicegahlah dengan cara memperberat diatnya dari segi ini, iaitu diatnya terbahagi 3. Jadi asal walaupun bunuh dengan tersalah, tak sengaja, tetapi kerana besarnya kehormatan 3 ni, kehormatan tanah haram Mekah aja, Madinah tak Madinah tak. Maknanya kalau berlaku di Madinah tak sama dengan berlaku di Mekah. Tak sama dengan berlaku di Mekah. Kemudian bulan pula bulan yang mulia, bulan haram. Kemudian orang yang ada kemuliaan, iaitu orang ada hubungan rahim. Maka dari kerana itu zujira bitaghlid, diberatkan dengan cara, dilarang, ditahan dengan cara, ditakutkan dengan cara, diberatkan hukuman. Min hadzal wajhi, daripada aspek ni. Maka daripada aspek ni hukuman tu dibagi 3 juga. Dibagi 3 juga. Wala yulhaqu biha haramul Madinah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar tu kan untuk kali ini. Wabillahi taufiq.
hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.